Sekarang para hadirin, kita kembali ya kepada subjek pilihan raya yang bebas dan adil. Bagaimanakah kita memilih seorang calon untuk diundi? Calon tersebut mestilah seorang yang berintegriti, ia mestilah kompeten, rajin, jujur dan ikhlas, seorang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan rakyat. Cuba bayangkan ya, negara Malaysia yang ditadbir oleh orang-orang yang berintegriti tinggi. Bayangkan negara Malaysia di mana prinsip-prinsip demokrasi dijunjung kuat. Bayangkan negara Malaysia di mana institusi kita ada bertanggungjawab, adil dan saksama, dan polis kita menjalankan tugas dengan tidak berat sebelah. Bayangkan negara Malaysia di mana kerajaan menggalakkan keharmonian kaum dan keamanan. Bayangkanlah negara Malaysia di mana semua kaum berasa sebagai seorang warga negara Malaysia. When did we feel this way? We felt this way. We felt like one Malaysia during the Bersih rallies, all three Bersih rallies. That's when Malaysians came together. They united as one Malaysia. Baru-baru ini ada 3 perkara yang wujud ya. Satu, tentang hal pemerhati antarabangsa. Sesetengah pihak enggan menjemput pemerhati antarabangsa ya, EC, SPR, kecuali mereka daripada ASEAN. Mengapa? Siapakah pemerhati-pemerhati ini? Menurut pihak SPR, sangat memalukan untuk menjemput pemerhati antarabangsa. Bagi Bersih, yang memalukan adalah jika pilihan raya kita tidak adil dan saksama. Itulah yang memalukan. Suruhanjaya Pilihan Raya kata mereka telah melantik 18 NGO, badan bukan kerajaan, untuk membantu pilihan raya. Tetapi soalan saya, siapakah 18 NGO ini? Apakah syarat-syarat oleh EC terhadap NGO-NGO ini? Lagipun, I don't know whether you read, the EC chair recently said, walaupun didaftarkan itu adalah phantom voter, iaitu pengundi hantu, we cannot stop them from voting. Adakah dia faham apanya pengundi hantu? Does he understand? Pengundi hantu means they don't exist. Dia tidak ada. So bagaimana you akan membiarkan mereka mengundi? Mengapakah mereka didaftar? Itulah soalan kita. Lagipun, laporan PSC tidak diambil kira langsung. Lagi satu isu saya ingin sentuh ialah isu debate ya, debat antara PM dan Ketua Pembangkang. Setuju tak kita bahawa kita ingin suatu debat dijalankan antara Perdana Menteri dengan Ketua Pembangkang Rakyat? Setuju tak rakyat? Yes, we want a debate. Why do we want a debate? Kita nak tahulah, kita rakyat Malaysia perlu dengar daripada mereka, kedua-dua mereka,
kita perlu tahu apakah pendirian mereka, apakah polisi mereka. We want a debate between the Prime Minister and the leader of the opposition. Apabila saya baru-baru ini membuat cadangan itu, semalam di NST saya kena hantam lah. There was a letter written attacking me for asking for a debate. Why? Our Prime Minister sentiasa, he always mentions Obama. In America they have debates. Presidential candidates debate. Bersih ingin memulakan suatu petition, to urge the Prime Minister to debate the leader of the opposition. Do you agree? Do you agree? Let the rakyat speak. Yes. We should give our views whether they should debate or not debate. Malaysia hari ini adalah sangat berbeza daripada Malaysia yang lama. Generasi muda mempunyai keinginan dan aspirasi yang berbeza. Sentiasa mengawal mengokong generasi muda tidak akan berjaya lagi. Kamu harus berusaha untuk memenangi pendirian dan hati generasi muda. This next generation, we must appeal to their minds and to their hearts. I'm saying this to all our candidates, to everyone who is in power or not in power. Please stop threatening the rakyat. Kalau you nak undi rakyat, janganlah threaten kita. Don't frighten us lah. Please win us over by argument. We will listen. Rakyat will listen. But your arguments must be good. Your arguments must appeal to us in our minds. It must appeal to us in our hearts. Otherwise, we will not vote for you. So, kita rakyat, we must be vigilant. Apabila kita mengundi, kita mesti sedar siapakah kita mengundi. Untuk siapakah? Siapakah calon ini? Jika ia calon yang tidak berintegriti, please don't vote for them. We cannot take it anymore. We cannot take candidates who talk rubbish in parliament. We don't like it. We cannot take candidates who make money out of us, yang menggunakan wang rakyat. I know the government is giving out 500 ringgit starting next year. That's okay. Giving out money to the people is fine. But ingat itu bukan wang kerajaan. Itu wang kita. Wang itu adalah wang rakyat. So, kita bersih, kami bersih, memberi ingatan kepada kerajaan untuk menunaikan kesemua 8 tuntutan bersih kedua. Tunaikan sebelum pilihan raya umum ke-13. That's what we want. Bersih 2 telah menemui banyak kecurangan dan kesilapan dalam senarai pengundi. Kita temui pengundi yang jantina yang tidak menentu. Ada yang memiliki nombor kad pengenalan lama yang sama. Ramai pengundi telah ditukar tempat mengundi tanpa mereka tahu. Banyak pengundi telah meninggal dunia. Ada nombor kad pengenalan yang muncul berbilang-bilang dan sebagainya. Ada banyak kes. Tiap-tiap hari pun Bersih mendapat laporan. Ada juga laporan tentang migrant workers yang didaftarkan sebagai
voter, pengundi. Apakah yang kita mahu? Kita mahu mendirikan suatu Malaysia yang berlandaskan demokrasi. Kita mahu mendirikan Malaysia yang menghormati agama dan bangsa-bangsa. Kita mahu Malaysia yang menobatkan nilai integriti, nilai ketulusan dan bertanggungjawab. Kita mahu pemimpin negara kita bertanggungjawab kepada kita semua. Kita juga mahu pemimpin kita beradab, bersopan dan bertamadun. Well done to the Selangor Assembly for punishing sexist comment. I have been saying this for a long time. Many of our MPs need gender education. They don't understand what it means to be sexist. But I give you a quicker answer lah. For the next general elections, tolonglah, don't vote for them, please. Jangan mengundi MP atau calon-calon yang seksis atau racist. Just don't vote for them. Don't let them into parliament, our parliament. Don't let them in to talk rubbish. We don't want that. Kita semua mahu Malaysia yang bersih. Satu Malaysia adalah slogan yang baik, dan dengan bersih ia telah menjadi suatu realiti. Hakikatnya bumi ini adalah Malaysia kita. Bumi yang kita pijak dan langit yang kita junjung adalah Malaysia, milik kita semua. Kita mahu Malaysia yang bersih. Kita mahu pilihan raya ke-13 yang bersih. But I have bad news. I don't think it's going to be clean. In fact, far from it. Can we guess teka-teki bilakah pilihan raya ke-13? Boleh? Any guess? Anyone can guess? Next year? March. Okay, that's your guess. Kalau March, ya, cukupkah masa untuk to clean up the electoral, membersihkan senarai undi? Cukup ke masa? Not really, but they can do it jika mereka if they accept all the help of civil society which we have offered, they can do it. Tetapi mengapakah mereka menunggu selama ini? Bilakah PSC report dikeluarkan? April. Sampai sekarang baru ni SPR menumbuhkan suatu unit untuk membersihkan senarai undi. Is that acceptable? PSC report pun kata we must clean up the road. We must have another committee to oversee. Nothing has happened. Lagi satu perkara tentang overseas voters. Apa yang dikatakan oleh EC, SPR, apa yang dikatakan? Ya, mereka kata bahawa regulation yang baru akan dikemukakan di parlimen sesi ini. Siva, adakah mereka mengemukakan regulations itu? Have they? Siva, MPs? Well, we can read. No, they haven't. They are supposed to have placed those regulations before Parliament this session. They didn't do it. That means our overseas voters cannot vote. So what is the point in listening to the EC? They just make promises. They set up a unit to clean the road. But siapa yang membersihkan tu kita pun tak tahu. Siapa dalam EC yang akan membersihkan itu? Cadangan bersih adalah supaya ada ahli-ahli parti politik dalam unit itu. Representatives of each political party should be in that unit to clean the road. So what can we do? As rakyat, what can we do?
we can come out in big numbers. Keluar beramai-ramai untuk mengundi, dan dengan cara itu kita boleh bersama-sama melawan penipuan di dalam PRU 13. So do you all promise to go out and vote? Please go home and in the next 1 week phone up another 10 of your friends. Tell them to come out and vote. Inilah cara bagaimana kita sebagai rakyat boleh melawan penipuan. Sebab jika kita keluar beramai-ramai, we can fight some of the fraud. We can overcome, maybe not all, some of it. Right. Not enough time, so I'm going to round off with this. Please, this is your duty. You must go out and vote. It is very, very important that you do it. And we, as citizens, I'm not telling you who to vote for. Please go out and vote for the best candidates that will take us forward and give us a Malaysia that is bersih. Terima kasih. Salam bersih. Terima kasih.